Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anisha binti Talha, nombor matrik 2077678. Saya akan membentangkan tentang pengalaman awal sekolah saya di Sekolah Menengah Kebangsaan Dong selama 10 hari. Guru pendamping saya ialah Cikgu Nurul Huda binti Ishak. Latar belakang sekolah. SMK Dong ini ditubuhkan pada awal 1965 dengan menumpang bangunan Sekolah Kebangsaan Muhammad Jabar yang terletak berhampiran untuk kegunaan persekolahan pada sesi petang kerana bangunan sekolah yang tidak siap sepenuhnya. Pada tahun 1965, sekolah ini berpindah ke bangunan yang telah siap 2/3. Sekolah ini mula beroperasi sepenuhnya dengan bangunan semua telah siap pada 1978 yang merangkumi pelajar dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Namun, sekolah perlulah dijalankan kepada 2 sesi kerana blok bangunan yang terhad. Pada 1984, asrama telah dibina yang dapat menampung seramai 180 orang pelajar. Pada 1 November 1997, sekolah ini telah dinaikkan kepada grade A. Pada tahun 2000 pula, sekolah ini telah membuka 1 kelas aliran agama dan 2 kelas tingkatan 6 bawah. Visi bagi sekolah ini ialah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Misinya pula ialah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Slogan sekolah ialah agama didahulukan, reda Allah diutamakan. Lokasi sekolah. Alamat sekolah ini ialah SMK Dong, KM 16, Jalan Lipis 27400 Dong Raub Pahang. Sekolah Menengah Kebangsaan Dong ini merupakan sekolah luar bandar. Jarak antara sekolah ini dengan bandar adalah lebih kurang 15 km. Sekolah ini juga terletak berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Muhammad Jabar. Ini merupakan carta organisasi bagi sekolah ini. Encik Tuan Rahim ialah pengetua bagi sekolah ini. Ini pula merupakan carta organisasi bagi PIBG sekolah. PIBG berperanan untuk membantu dan menambah usaha sekolah dalam memenuhi kehendak dan keperluan kemendaan murid-murid dalam kegiatan mereka. Seterusnya, ia juga dapat menambah sumber kewangan sekolah bagi meningkatkan kemudahan di sekolah. Seterusnya, ia juga dapat meningkatkan kemesraan dan menyediakan saluran komunikasi hubungan antara sekolah dengan masyarakat setempat. Ini merupakan infrastruktur sekolah bagi persekitaran sekolah. Ini pula merupakan infrastruktur bagi bilik darjah. Dan ini merupakan bagi bidang SRT. Seterusnya ialah pemerhatian terhadap proses pembelajaran dan pemudahcaraan di dalam bilik darjah. Antara aktiviti yang dilakukan semasa PDP ialah aktiviti perbincangan dan aktiviti amali. Aktiviti perbincangan ini mempunyai kelebihan iaitu ia membolehkan pelajar bertukar idea secara bebas. Kelemahannya pula ialah kelas akan menjadi bising apabila murid mula berasa bosan dan hilang fokus. Bagi aktiviti amali, kelebihannya ialah ia membolehkan pelajar untuk memahami apa yang dipelajari dengan lebih baik. Kelemahannya, pelajar menjadi tidak berkeyakinan untuk menonjolkan diri kerana merasa takut untuk melakukan kesalahan. Ini merupakan alat bantu mengajar yang digunakan oleh guru semasa mengajar. Papan putih. Kelebihan papan putih ini adalah ia dapat memudahkan guru untuk mengetengahkan konsep yang diajar. Kelemahannya, pelajar yang duduk di barisan belakang suka untuk melihat apa yang ditulis. Bahan bantu mengajar yang digunakan ialah buku teks dan internet. Buku teks ini mempunyai kelebihan iaitu memudahkan pelajar mengetahui isi yang ingin disampaikan guru. Kelemahannya pula ialah pelajar cepat hilang fokus kerana banyak tulisan di dalam buku teks. Bahan bantu mengajar yang kedua ialah internet. Kelebihan menggunakan internet ini, pelajar dapat mencari idea dengan lebih meluas. Namun, pelajar perlulah rajin mencari dan membuat carian. Seterusnya ialah amalan pedagogi. Amalan pedagogi yang digunakan ialah berpusatkan guru dan berpusatkan murid. Kelebihan untuk amalan pedagogi yang pertama ialah murid hanya perlulah mendengar apa yang diajar oleh guru. Guru akan
guru akan menceritakan semua kandungan yang akan diajar kepada murid. Namun, terdapat kelemahan bagi amalan pedagogi ini, iaitu pelajar tidak dapat melibatkan diri dan tidak dapat memberi pendapat mereka. Seterusnya ialah berpusatkan murid. Kelebihan untuk amalan ini, ia membolehkan pelajar untuk memahami apa yang dipelajari dengan lebih baik, dan kelemahannya ialah guru sukar untuk mengawal keadaan kelas. Ini merupakan rancangan pengajaran harian oleh guru sebelum memasuki kelas. Seterusnya ialah pelaksanaan KBAT. Pelaksanaan KBAT yang dilakukan ialah yang pertama mengaplikasi, yang kedua ialah menilai. Terdapat kelebihan untuk pelaksanaan KBAT ini. Yang pertama, pelajar akan mempunyai pemikiran yang lebih matang dan terbuka. Yang kedua, pelajar akan menjadi lebih kreatif. Namun, ada juga kekurangannya, iaitu pelajar akan menjadi kurang berminat untuk belajar kerana pembelajaran yang mencabar. Seterusnya ialah kesediaan sebagai bakal guru. Berdasarkan pemerhatian saya, pengalaman dan ilmu yang diperoleh amatlah penting untuk digunakan apabila menjadi guru kelak, dan ia akan membuatkan saya lebih bersedia. Saya juga mempelajari daripada pengalaman dan akan memperbaiki serta menambah baik apa yang dipelajari. Sebagai contoh, saya akan mempelbagaikan lagi alat bantu mengajar dan bahan bantu mengajar. Seterusnya ialah refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Budaya sekolah yang terdapat di sekolah ini ialah yang pertama, memberi salam. Kelebihan budaya ini, ia dapat mengeratkan hubungan antara guru dan pelajar. Kekurangannya, ia tidak dilakukan oleh semua pelajar. Cadangan penambahbaikan, kita perlulah menerapkan sikap nilai murni kepada pelajar agar mereka mengetahui kepentingan menghormati guru. Seterusnya ialah membaca Yasin. Kelebihannya ialah ia dapat meningkatkan kerohanian seseorang pelajar. Namun, ia akan mengambil masa PDP jika bacaan Yasin dimulakan lambat. Oleh itu, kita perlulah memperuntukkan masa dengan baik agar tidak mengambil masa PDP. Yang ketiga ialah beratur. Kelebihan ini iaitu ia akan menjadikan pelajar lebih berdisiplin semasa melakukan budaya ini. Seterusnya, kekurangannya masih ada pelajar yang tidak beratur dan memotong barisan. Oleh itu, kita perlulah melantik pengawas bertugas untuk memastikan keadaan terkawal. Budaya kerja yang ada di sekolah ini ialah budaya bekerjasama. Kelebihannya, ia dapat memudahkan sesuatu tugasan untuk dilakukan. Kekurangannya, ia tidak adil apabila terdapat pihak yang tidak mahu bekerjasama. Oleh itu, kita perlulah memastikan tugasan dibahagikan sama rata dan semua melakukan kerja. Yang kedua ialah berbincang. Kelebihan budaya ini, sesuatu kerja dapat dilakukan dengan lebih pantas. Namun, ia boleh menyebabkan perselisihan faham apabila cadangan tidak diterima. Oleh itu, kita perlulah mengambil sokongan majoriti bagi sesuatu keputusan supaya adil. Seterusnya ialah bijak merancang. Kelebihan budaya ini, pengajaran dapat dilakukan dengan lebih baik dan lebih pantas apabila guru itu bijak merancang aktiviti akan dilakukan di dalam kelas. Kekurangannya pula ialah terdapat pelajar yang sukar untuk mengikut rentak belajar kerana terlalu pantas untuk mereka mengikuti. Cadangan penambahbaikan, guru perlulah mengambil kira semua pelajar dan mencari inisiatif yang sebaiknya. Kepentingan budaya sekolah dan budaya kerja. Budaya sekolah ini penting untuk menjadikan sekolah yang cemerlang kerana budaya memerlukan kerjasama dari semua pihak. Budaya kerja pula penting juga bagi mengekalkan dan memelihara kepercayaan dalam menjalankan tugas dan dalam kalangan guru. Budaya kerja yang unggul dan cemerlang akan meningkatkan kualiti produktiviti sesuatu organisasi. Seterusnya, aktiviti kurikulum. Aktiviti kurikulum tidak dilakukan semasa keberadaan saya di sekolah kerana ramai guru dan pelajar yang melibatkan diri dengan pertandingan di luar sekolah. Sekolah mengambil inisiatif untuk mengumpulkan pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 3 bagi melakukan aktiviti di dewan sekolah. Contoh aktiviti yang dilakukan ialah senam aerobik, eksplorasi, menonton wayang dan sebagainya.
Dan pelajar akan berkumpul di kelas untuk bacaan Yasin dan seterusnya mereka akan bergerak ke Dewan Sekolah bagi menjalankan aktiviti yang telah disediakan oleh guru-guru. Kepentingan aktiviti kokurikulum kepada profesionalisme keguruan. Yang pertama, ia dapat memupuk kerjasama dan membentuk perpaduan dalam kalangan pelajar. Yang kedua, ia juga dapat membantu guru untuk membina dan meningkatkan minat dan bakat pelajar. Yang ketiga, ia membolehkan guru untuk mengenali pelajar dengan lebih mendalam. Rumusan. Untuk cadangan penambahbaikan, saya berharap agar PAS ini dapat dilakukan lebih lama, iaitu selama 3 minggu, agar pelajar dapat mengumpul pengalaman yang lebih banyak. Selain itu, saya berharap pelajar dibenarkan untuk mengajar satu kelas, agar pelajar lebih berpengalaman, terutama semasa sesi latihan mengajar kelak dan apabila menjadi seorang guru. Rumusan PAS. Melalui pengalaman awal di sekolah ini, saya dapat memperolehi pelbagai pengalaman sebagai seorang guru dan dapat pendedahan awal tentang proses PDP serta dapat membina kemahiran komunikasi dengan warga sekolah. Hal ini seterusnya membolehkan saya mendokumentasikan pengalaman tersebut apabila menjadi seorang guru kelak. Cadangan program sulam yang pertama ialah Mari ke Sekolah. Program ini melibatkan komuniti luar dan juga pihak sekolah, yang mana akan menyediakan lebih banyak perkhidmatan bas supaya pelajar lebih mudah untuk pergi ke sekolah dan juga balik ke sekolah. Hal ini adalah untuk mengelakkan pelajar membawa kenderaan sendiri dan meningkatkan peratusan kehadiran harian. Seterusnya ialah program gotong royong bagi membantu mangsa banjir. Program ini boleh dilakukan dengan mengumpul pelajar secara sukarela bagi membantu membersihkan rumah mangsa banjir. Hal ini seterusnya akan memudahkan dan meringankan beban mangsa banjir bagi proses pembersihan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.